Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu sekali lagi dalam sesi webinar kita pada hari ini, Cerita Dok My Saya, yang akan diadakan secara live khusus buat anda semua untuk kami berkongsi cerita, berkongsi pengalaman para usahawan yang telah berjaya meningkatkan perniagaan mereka selepas mengikuti program latihan mining. Jadi hari ini yang akan bersama-sama kita adalah Puan Jamilah Muhammad Yusof, iaitu seorang usahawan yang menguruskan perniagaan yang berkaitan dengan keuangan dan pelaburan. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, punca penikmatan beliau dalam perniagaan ini adalah disebabkan hilang pekerjaannya pada tahun 2016. Disebabkan masalah ekonomi yang melanda negara yang menyebabkan syarikat beliau terpaksa dihentikan operasi serta-merta. Jadi demi meneruskan kelangsungan hidup, beliau telah memberanikan diri untuk menceburi bidang baru sebagai pengurus kewangan dan pelaburan. So pada mulanya agak sukar ya sebenarnya untuk mendapatkan pelanggan kerana bidang ini memerlukan kepercayaan pelanggan yang sangat tinggi. Jadi apa yang Puan Jamilah telah lakukan, beliau telah mengikuti satu program latihan bersama MyNIC di mana beliau telah mempelajari sedikit sebanyak bagaimana untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan untuk beliau meneruskan bidang yang baru diceburi ini. Jadi untuk tidak kita melengahkan masa lagi, saya menjemput Cikgu Yasir selaku kita punya master trainer mining untuk mengorek cerita ataupun meminta menemu ramah Puan Jamilah untuk berkongsikan cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan semoga sesi ini dapat memberi perkongsian sedikit sebanyak ilmu yang boleh kita praktikkan dalam kita punya perniagaan untuk meningkatkan lagi kita punya bisnes, insyaAllah. Jadi dipersilakan cikgu. Terima kasih banyak Puan Haizun, selaku host biasa kita. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua yang menonton, sama ada dalam sesi live ni ataupun nanti untuk sesi recorded. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami pada sesi kali ini. Ini sesi yang ke-10 kalau tak salah saya. Bersama dengan saya dalam sesi sembang santai.my, cerita.my ya. Sebagaimana biasa, saya pada sesi bersama sembang santai.my ini kita akan bersama tetamu istimewa. Pada kali ini saya bersama seorang tetamu namanya Puan Jamilah yang mempunyai domain ataupun website sendiri yang diberi nama domain ataupun website tu richmindsolutions.my, richmindsolution.my. Dan sebelum saya lupa, ada beberapa pesanan saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, jangan lupa kita masih lagi dalam era pandemik. Jadi jaga SOP. Jangan lupa tu, mana-mana keluar jaga SOP. Yang kedua ialah dalam sesi ini terus bersama saya sebab last nanti siapa yang dah daftar untuk mengikuti secara live ni melalui link pendaftaran yang ada dalam website MyNIC di bawah poster program pada kali ini pada hari ini. Bawah poster tu ada dia punya penjelasan tentang, ada sinopsis tentang program ni kan. Ada di dalam bawah sekali itu ada link untuk daftar. Anda masih lagi boleh daftar sebab sekejap lagi pada sesi akhir ni kita akan buat satu cabutan bertuah yang akan mendapat satu cenderahati daripada MyNIC yang tidak ada dijual di mana-mana. Okey, tanpa melengahkan masa, dan jangan lupa saya akan bagi percuma satu lagi. Domain yang boleh Anda gunakan untuk menaikkan ataupun membrandingkan brand produk Anda dengan menggunakan domain ini tanpa ada website pun boleh. Nanti saya terangkan macam mana. Tunggu bersama saya sehingga akhir
sesi webinar kita ataupun sesi sharing kita. Baik, tanpa melengahkan masa, Puan Jamilah pun lama dah tunggu. Terima kasih. Terima kasih banyak kerana Puan join pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan Puan Haizun tadi. Cikgu Yasir, terima kasih. Terima kasih banyak dan saya daripada pihak MyNIC mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan kerana sudi sharing pada kali ini menjadi tetamu kami. Kalau sebelum kita mulakan dengan lebih jauh, boleh Puan apa nama ni, orang kata cerita sikitlah tentang latar belakang Puan buat bisnes apa, bila, apa nama ni, latar belakang lah. Boleh ceritakan sikit. Okey, macam Pak Haizan cerita tadi, betul. Satu masa dulu saya bekerja di sebuah syarikat corporate. Dalam bidang bahagian management lah. Nak jadikan cerita, satu hari company tutup, diarahkan tutup atas faktor ekonomi swasta waktu tu. Saya hilang pekerjaan. Dan pada masa yang sama saya ada anak yang memerlukan rawatan hospital kerap. Jadi masa tu saya memikirkan saya kurang sesuai untuk teruskan bekerja 9 to 5. Okay. Mungkin dah ditakdirkan agaknya saya bertemu dengan leader saya untuk saya diperkenalkan dengan bidang kewangan ni, bidang yang saya terjun sekarang ni. So dari situlah bermulanya saya cuba satu bidang yang tak pernah saya cuba sebelum ni dan tak pernah saya explore, tak pernah saya tahu lebih mendalam tentang pengurusan kewangan ni dalam bidang financial ni. Saya terjun bidang ni beralih daripada bidang pentadbiran kepada kewangan. Kalau kita tengok, saya tengok website Puan Jamilah ni, Puan Jamilah sudah ada website dan boleh cerita sikit macam mana bisnes, kita panggil sebagai bisnes lah ya, walaupun dalam kewangan ni, sebelum kita pergi ke jenis kewangan dan juga apa yang diuruskan oleh Puan Jamilah, boleh sharing sikit macam mana mulanya ada website ni? Okey, sebagai perunding kewangan, secara konvensional kita berjumpa orang kan, kita face to face, itu jumpa klien. Okay, di sini sebagai perunding kewangan kita betul macam Puan Hanan cakap, kita perlukan trust klien, kita perlu orang percaya kita. Maksudnya kita perlu branding diri kita yang mana ialah orang nak invest kat kita, orang nak ambil produk dengan kita, orang perlu trust. Jadi sebelum ni saya bermula dengan cara konvensional, mana saya jumpa orang, present depan orang, tunjukkan fakta-fakta dokumen secara konvensional yang mana dia sukar sebab kita masih baru, kita tak ada banyak database klien lagi. Kita ada orang kata supporting yang menunjukkan yang kita ni bagus. Kita ni ialah satu perunding yang baik. Jadi sehinggalah saya bertemu dengan program MyNIC ni, saya dapat platform ni. Dia sangat-sangat memudahkan saya sebab saya dah orang kata dah ada satu yang satu platform untuk buatkan orang trust saya. Kita macam ada kita punya profile kita tu, kita boleh bawa ke mana saja. Tak perlulah saya nak tukar profile buku ke apa kan. Saya boleh tunjuk okay, ni link, saya boleh tengok semua apa produk yang saya servis-servis khidmat yang saya buat. So semuanya akan ada, semuanya informasi dah ada dalam website ni. Dengan hanya bagi link saja orang dah tahu dah semua ada dalam tu, termasuk di segi produk dan juga apa-apa testimoni, latar belakang, semua ada lah ya. First impression tu dah hebat dah. So dah orang kata first impression tu penting kan. Jadi masa mula buat website ni, masa program MyNIC tu, maksudnya MyNIC bagi terus siap ke, MyNIC tolong buat website ni ke macam mana? Masa ni saya buat sendiri. Dengan bantuan trainer lah daripada program MyNIC ni. So kita belajar satu-satu, mudah je sebenarnya. Kita belajar satu-satu buat ni step by step sehinggalah siapnya produk ni. Memang ikut di guide lah.
Uh, So untuk makluman penonton di luar sana, Puan Jamilah ialah bekas peserta daripada program MyNIC. MyNIC ada anjurkan banyak program-program untuk terlekat pula untuk menaik tarafkan bisnes anda daripada offline ke online. Bukan untuk nak ubahkan tidak ada offline, tidak, tapi untuk menambahkan lagi. Macam dengan kalau kita tahu macam dengan Puan Jamilah contohnya, dan juga peserta-peserta MyNIC yang mana yang join program MyNIC sebelum pandemik berlaku, alhamdulillah, sebab dia orang boleh dikatakan tidaklah terkesan sangat dengan pandemik disebabkan dia orang dah awal lagi online. Macam dengan peserta-peserta termasuk Puan Jamilah pernah join di Jasin Melaka yang melibatkan sekitar 100 peserta untuk membina website. Jadi dengan apa yang MyNIC tawarkan kepada anda, satu platform yang mana anda boleh membina website anda sendiri. Dan memanglah kena belajar walaupun bukan latar belakang online. Macam dengan Puan Jamilah ada latar belakang memang belajar buat website ke apa ke macam mana? Tak ada, memang tak ada. Saya tak bukan jurusan IT ke bukan. Tapi dengan bantuan platform MyNIC yang user friendly membuatkan kita pelajar-pelajar dalam program tu berjaya siapkan website sendiri. Memang jimatlah, tak perlu upah orang nak buat website. Kita boleh buat sendiri, boleh letaklah apa yang kita nak letak. Ni antara yang apa yang ada dalam website saya lah. Anugerah dapat. Semua ni membantu saya untuk mendapat klien-klien, even klien-klien corporate. Klien-klien corporate dia memang membantu, memang dia nak ada platform-platform website macam ni memudahkan untuk dia buat reference untuk bila kita datang buat visitation kan. So dia boleh checking apa latar belakang kita melalui website. Yes. Okay. Sebelum buat ada website ni siap, sebelum adanya wujudnya website, macam dengan Puan kata tadi, kena call orang untuk kita cari orang untuk buat temu janji untuk nak jelaskan kepada orang produk-produk ni kan. Jadi cara macam mana nak jumpa orang tu? Cara macam mana? Berbanding macam dengan sekarang ni. Kita nak bezakan dulu dengan sekarang. Macam mana tu? Beza dia. Dulu nak kena call satu hari mungkin dalam 20-30 orang. Tapi yang nak setuju jumpa tu mungkin 2-3 orang je. Maksudnya dapat sikit je. Jadi orang kata itu orang kata nasib lah. Jumpa mungkin mood dia tengah elok, tiba-tiba okey dia kata setuju nak jumpa macam tu kan. Tapi dengan adanya website saya boleh call dan saya boleh WhatsApp klien tu untuk tunjuk okey ini link-link saya, boleh refer Facebook saya, boleh tengok Instagram saya, boleh tengok website saya. So dia kenal kita dulu sebelum dia nak berkata nak jumpa tu. Jadi kita dah orang kita pikat hati dia lah dengan kita perkenalkan kita punya social media kita yang ada. Sangat-sangat membantu, memang membantu sangat. Even kalau pun saya hantar email kepada HR ke apa untuk buat talk, saya tunjukkanlah terus website saya. Dia dah terus boleh tengok dah kat situ saya ni perunding ke scammer ke kan. Benda ni sekarang ni orang takut kan, orang ingat kita nak jumpa ni scammer ke kita tak tahu hal ni kan. Ini memang berbalik kepada produk yang Puan uruskan sekarang ataupun Puan perkenalkan, yang Puan buat sekarang ni. Apa produk yang Puan tawarkan sekarang ni? Mungkin di luar sana bila bercakap soal urusan kewangan ataupun pelaburan ke apa ke, dia masih lagi tak faham. Apa maksud kewangan ni? Apa dia? Puan kerja bank ke? Apa macam mana ke? So, apa produknya yang secara jelas dia orang ni apa dengan Puan boleh beli apa? Macam tu. Okey, dalam kewangan ni kita ada banyak cabang. Saya sekarang ni kalau ikutkan yang terkini saya ialah seorang associate financial planner.
apa itu associate financial planner ni? Seorang nak mendapat associate financial planner ni, dia perlu ada pelbagai lesen dalam kewangan. Di mana saya ada lesen untuk pelaburan unit amanah. Saya juga ada lesen untuk takaful, insurans. Saya juga ada lesen untuk pengurusan harta pusaka Islam. Okey. Dan juga saya ada lesen untuk skim persaraan swasta. Okey. I see. Jadi dengan lesen-lesen ni saya mendapat title Associate Financial Planner. Dia bukan senang-senang saja kita nak claim kata kita ni pengurusan kewangan, tak boleh ya. Kita ada kos-kos tertentu yang kita kena attend sebelum kita dapat title-title tertentu. Ada orang yang macam dengan kemungkinan ada orang di luar sana dia masuk certain skim yang dia claim bahawa dia ialah pengurus kewangan contohnya. Yang tu salah ke? Macam tu salah ke ataupun boleh? Ya, sebenarnya kita sebagai perunding kita tak boleh sesuka hati guna gelaran-gelaran pasal kewangan ni. Kalau salah term tu boleh dia di bawah atas. Kita tak boleh sebarangan guna title financial advisor ke financial planner tu. Dia ada kelaikan-kelaikan dia untuk salah satunya kena apa yang membuatkan customer kena percaya. Macam dengan polis kan, polis pergi rumah macam yang kita tengok cerita Mak Saleh kan, walaupun pakai baju biasa ni, polis pergi rumah, dia kata saya polis, dia tunjuklah tu kan, logo polis tu. Kalau macam dengan perunding ataupun kewangan ni, konsultan ni, apa yang nak tunjuk kepada customer supaya customer tahu, okey, ini genuine, ini diiktiraf. Nak tunjuk apa? Kita ada kad license kita, kad FIM, Financial Industry Malaysia. Daripada siapa yang keluarkan kad tu? Itu daripada industri Financial Industry Malaysia sendiri yang keluarkan, yang mengeluarkan lesen kita tu. Dia ada kena mengena dengan bank negara ke? Ada kena dengan di bawah Security Malaysia, kita dikawal di bawah Security Malaysia. Security Malaysia ni ialah mengawal industri-industri kewangan. Maksudnya kena ada certain exam, kena ambil lesen macam dengan orang dapat lesen motor lah. Ya, betul. Bukan senang-senang je kata mengaku ada lesen ataupun mengaku ni tak boleh ya. Jadi itu juga nasihat kepada di luar sana, kalau nak buat benda-benda yang bisnes yang ada kena mengena dengan kewangan, sebab dia ada kena mengena dengan wang. Kalau ada kena mengena dengan wang, mesti di bawah pemantauan satu-satu badan, tak senang-senang, tak semudah-mudahnya kita hanya nak buat untuk nak ambil duit daripada orang kan. Betul. So macam dengan tadi saya ada nampak dia macam dengan ada gambar ni kan, kalau boleh share sikit ni gambar jejaka tampan apa ni ya, yang juga dan juga ada wanita-wanita kat sini ni. Yes. Ini apa dia ni? Ini apa ni? Cerita sikit ni. 9 million ni maksudnya. Oh, semua jutawan ni maksudnya macam mana ke? Okey, ni bukan duit kami. Okey, ini ialah agensi untuk takaful agensi saya, di mana leader saya ialah yang group manager ialah Muhammad Al-Azadi ni lah. Saya adalah di barisan hadapan tu bersama barisan-barisan leader yang lain, yang mana kita tahun ini, tahun PKP ni, kita telah mencecah 9 juta sale. Maksudnya 9 juta sale yang kita bawa masuk Mesir. Orang yang apply takaful kita tu bernilai 9 juta. 9 juta. Maksudnya semasa PKP. Untuk tahun ni. Untuk tahun ini. Belum habis tahun lagi ni. Untuk tahun ini sahaja. 9 juta. Tu tak campur dengan tahun lepas 2020 tak campur. Betul. Maksudnya semua ni dibuat melalui online, betul? Betul. Agensi kami ni memang budaya kita buat, orang kata kita berniaga secara online. Jadi memang membantu saya semasa PKP, semasa pandemik. Daripada tahun lepas lagi kita tak boleh jumpa orang, kita tak boleh keluar jumpa klien. Dengan adanya website saya, dengan adanya social media saya ni, saya boleh masih bekerja seperti biasa di rumah, masih boleh close deal bersama klien saya hanya dengan online. Hanya dengan online, dan orang dapat macam dengan Puan kata tadi, orang dah tahu dah kita punya
website, daripada situ orang dapat study apa produk, daripada situ dapat study kita punya background. So orang contact kita tu kita dah tahu dah contact ni untuk nak close ataupun untuk nak minta nasihat kan. So bayangkan penonton di luar sana, Puan Jamilah and the team boleh buat 9 juta ringgit semasa PKP pada tahun ini sahaja hanya melalui online. Anda tunggu apa lagi? Kontaklah saya macam mana cara untuk nak dapatkan website. Nak buat website ni macam mana? Di bawah MyNick ni macam mana untuk buat website ni. Dan juga siapa yang kontak saya bagi percuma. MyNick nak tawarkan secara percuma macam mana nak tingkatkan anda punya branding. Branding mungkin produk. Mungkin anda ada produk, contohnya jual kopi ke, jual apa sajalah, mungkin produk, anda ada produk sendiri. Ataupun mungkin menggunakan produk orang lain. Menggunakan anda punya nama syarikat. Ataupun macam dengan Puan Jamilah, dia menggunakan Rich Mind Solution. Maksudnya, dia tidak menggunakan nama branding produk tersebut macam nama branding produk Takaful. Tak bolehlah sewenang-wenangnya macam dengan kita kerja dengan Maybank, tak bolehlah website kita nama Maybank. Ya, tu marah Maybank kan. So kita boleh menggunakan mungkin kalau kerja dengan Maybank, mungkin kita boleh letakkan staff kewangan contohnya kan. Boleh dapatkan domain yang berkaitan dengan kerjaan anda ataupun bisnes anda. Dan dengan inilah anda dapat menaikkan branding anda. Macam dengan Puan Jamilah, dia dah ada link yang boleh, link maksudnya orang lain. Saya tunjuk contoh untuk para penonton di luar sana. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana berfungsinya link ini dan macam mana boleh tingkatkan branding anda dengan menggunakan link-link ini tanpa ada website. Kalau macam dengan Puan Jamilah dah ada website, lagi baguslah. Tapi kalau tidak ada website pun boleh menggunakan domain-domain ini. Kita panggil sebagai domain. Domain ini nama website lah, nama ataupun alamat website. Contoh macam saya mungkin bagi contoh aja ya, cikguyasir.my contohnya. So bagi kat orang yang tu je cikguyasir.my. Tapi pada pandangan kita mungkin kena ada website. Tanpa website pun saya boleh menggunakan link tersebut. Sebab apa kena guna? Sebab salah satu carian yang digunakan paling tinggi di dunia, malah di Malaysia yang paling tinggi, ialah Google. Google orang guna. Dan salah satu cara Google nak kenal kita dengan cara mengenali kita punya domain. So maksudnya kita kalau ada domain, Google kenal kita cepat berbanding orang yang menggunakan domain-domain tumpang orang lain. Domain-domain tumpang macam mana? Subdomain lah contohnya. Contohnya anda ada kedai kat Shopee, bagus. Tapi anda menggunakan website Shopee, bukan website anda. Bila menggunakan website Shopee, bagusnya sebab orang ramai. Orang ramai pergi Shopee, bagus. Tapi bila anda sharing link tersebut, Google akan kenal Shopee, bukan kenal anda. Sebab anda menggunakan sub di belakang sahaja. Domain di depan ialah Shopee. Ini tidak. Ini anda menggunakan domain anda sendiri. Lama-kelamaan, domain ini akan Google ni dapat kenal domain anda. Macam mana nak buat, macam mana nak gunakan, nanti saya akan sharing sekali lagi dengan anda dan saya akan bagi, MyNick akan bagi kepada anda secara percuma. Boleh terus guna tanpa menggunakan website. Baik. Kalau tengok di sini Puan Jamilah, berbalik kepada Puan Jamilah. Kalau kita tengok di sini, ni buka market apa ni? Macam dengan saya. Saya nampak ni banyak ada gambar-gambar yang ada kat luar negara. Ini kat mana ini di Hokkaido. Ini antara saya dapat achievement saya dapat free trip daripada company untuk ke Hokkaido, percutian 5 bintang. Dapat semua datang bawa duit shopping je. Oh, datang bawa duit shopping je. Betul, duduk hotel 5 star, semua makan tempat best-best. Oh, best lah So siapa yang nak jadi agent ke apa, bolehlah kontak Puan Jamilah. Pergilah ke website beliau, dapatkan tengok situ macam mana nak jadi agent. Kok-koklah berminat kan, sebab dengar ceritanya lah. Macam dengan konsultan, bukan dengar cerita saja,
Kalau kita dengar cerita pun kita boleh faham lah kan. Dengar cerita macam dengan Puan Jamilah contohnya, dan juga ramai di luar sana yang buat bisnes yang sama, mempunyai masa, orang kata money freedom, time freedom, lebih kurang macam tu lah. Boleh komen sikit di segi itu? Betul. Itulah antara sebab saya memilih bidang ni. Saya ibu anak 4. Tanpa ada maid, saya uruskan anak-anak. Jadi saya perlukan satu pekerjaan yang flexible time. Fleksibel dari segi saya boleh susun masa saya ikut ikut ke jadual keluarga saya. Di masa, dan yang bestnya juga bila saya lebih ke arah online dalam cara bekerja saya ni, saya boleh bekerja di mana saja. Saya boleh balik kampung pun saya tak ada masalah. Saya nak pergi bercuti dengan anak-anak pun tak ada masalah sebab saya boleh deal dengan klien secara online. Saya dah Key dia ialah online. betul. Mana yang boleh akses online, kerja lah kita boleh Yeah, anywhere you can work. Okey. Oh, bagus, alhamdulillah. Maksudnya kita ada freedom dekat situ kan. Ni apa ni? Ni emas boleh jual ke macam mana? Okey, itu plug yang saya dapat ni ialah ini ialah salah satu servis saya ialah buat investment kan, investment unit amanah, yang mana saya telah sekarang ni terkini saya mengendalikan duit-duit klien saya dah hampir 10 juta. Okey, jadi yang tadi tu saya dapat $1 million producer. Maksud pada satu bulan tu saya mencecah 1 juta sale. 1 juta dekat investment. Pengurusan wang tu 10 juta di bawah Puan ya? Ya, betul. Di bawah Puan sendiri. Bukan maksudnya 10 juta tu di bawah bank, satu bank. Kalau bank bilion-bilion lah. Ni di bawah Puan sahaja. Dan pengurusan investment ni adalah memang diiktiraf oleh bank negara Betul. Ini ialah satu produk di bawah yang diiktiraf dan dikawal selia oleh Secretariat Commission dan juga bank negara. Ini antara yang ni saya bagi talk kepada guru-guru sekolah. Saran tentang menyimpan dan cara pelaburan yang memberi pulangan yang baiklah. Placement yang sesuai yang boleh dipilih. Ni pun kita bercuti lagi. Ni di mana ni? Di Hokkaido tadi kan di negara lain ni? Bukan, ni di Korea. Oh, di Korea. Boleh K-pop lah, jumpa K-pop dah. Ni antara tempat jadi saya berpeluang lah merasalah main ski. Ini yang sebelum pandemik bermula, saya ke Istanbul, dapatlah merasa menjejak kaki ke Blue Mosque dan Hagia Sophia. Selama seminggu saya di Istanbul sebelum pintu negara ditutup. I see. Oh, tu last kat luar negara tu lah, kat Istanbul lah. Yang ni di Jepun, di Hokkaido. Dekat breakfast sambil dengan pemandangan snow di belakang. I see. So banyak dengan peluang ni juga membuatkan Puan banyak boleh pergi ke luar-luar negara kan. Ini semua ditaja saya qualify, jadi saya tak perlu keluar duit pun 1 sen pun untuk ke sana. Dan juga ni Tachenko pun gudang muka Puan macam dengan Nilofa tu kalau tak ada kad Tachenko menggunakan ni Yang ni satu pengiktirafan mungkin Ya, ini hanya untuk perunding-perunding yang yang diberi anugerah sebagai most trusted consultant. Kita di dalam Premier A Club, maksudnya dalam perunding-perunding kita ni pun ada orang kata kategori lah perunding yang mencapai certain target, dia digrupkan dalam satu most trusted consultant. Maksudnya kita satu consultant yang sangat committed lah dalam kerja kita. Jadi dia orang banyak bagi untuk nak naikkan semangat, untuk nak orang kata reward lah sebagai tahniah kan. Okey, para penonton, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda yang menonton sesi ini, dan juga jika anda menonton video ini secara recorded, dan terima kasih, jangan lupa untuk join kita setiap hari Isnin seminggu sekali, tapi hari ini kita buat hari Selasa. So boleh join
kalau join secara live dan daftar untuk nak join tu, tengok sesi kita, daftar untuk nak join, menonton, kelebihan dia ialah anda tercalon untuk nak cabutan bertuah, 5 pemenang cabutan bertuah. Macam hari ini ada di antara kita, di antara tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang mendaftar. Jadi sesi akhir sekali lagi, sekejap lagi kita akan tamat lebih kurang 20 minit lagi lebih kurang. Tunggu jangan ke mana-mana, kita akan buat satu sesi cabutan bertuah di mana 5 daripada penonton yang mendaftar ini akan dapat sesuatu yang istimewa, cenderahati daripada Mynik. Dan kepada anda yang semua, ini tawaran kepada semua yang menonton ni, anda Mynik tawarkan untuk mendapatkan satu domain di mana dengan domain ini anda boleh membrandingkan produk anda, ataupun mungkin anda ada produk macam saya kata tadi, mungkin anda menjual produk orang, mungkin anda ialah konsultan macam dengan Puan Jamilah, perunding, bekerja sendiri contohnya. Boleh. Nah, dia boleh asalkan dengan syarat satu je. Ada pendaftaran syarikat yang sah. Ada pendaftaran syarikat. So, boleh. Saya akan bagi, Mynik akan bagi secara percuma. Macam mana nak dapatkan? Boleh hubungi saya, boleh WhatsApp saya pun boleh. Di nombor 019 80,017. 019 800 00 17, 80,000, 4 kali 0 tu 019 80,000 17. WhatsApp saya akan bantu anda. Sama ada anda nak tanya tentang website Mynik ni macam mana, ataupun saya nak dapatkan yang cikgu kata percuma tu macam mana, saya akan bantu anda untuk dapatkan. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak selingan dulu untuk kita tengok video ni supaya anda lebih faham penggunaan macam mana nak gunakan domain tadi untuk nak brandingkan produk anda tanpa ada website. Macam mana caranya? Saya sharekan video ni, kita tengok sama-sama video ini sekejap ya. Saya sharekan video ni, kita tengok video ni sekejap, kurang 1 minit je video ni. Kita tengok yang ni dan anda akan lebih faham penggunaan yang saya panggil sebagai link untuk naikkan branding anda. Namanya Go To Brand. Kita tengok sekejap video ini. Hai Siti. Wah, ini food truck kamu ke? Hai Ali. Ya, saya baru saja bermula kecil-kecilan. Oh, baguslah macam tu. Ada tak Instagram atau Facebook untuk saya follow? Ada. Awak boleh pergi ke ig.kcity.biz.my untuk ke page IG saya. Kalau nak ke page FB pula, boleh pergi ke fb.kcity.biz.my. Bukan itu nama domain untuk website? Sekarang tak ada website pun boleh guna nama domain tau. Linkkan saja ke IG, FB, WhatsApp, Waze dan banyak lagi. Oh, menarik. Ini aplikasi baru ke? Dah lama ada. Namanya Go To Brand. Macam menarik je. Apa kelebihan dia? Kelebihannya, pelanggan lebih mudah kenal dan ingat perniagaan kita. Menarik tak? Ini memudahkan kita promosikan brand kita kat internet. Orang pun mudah nak akses. Cuba compare antara whatsapp.my/6012345678 dengan whatsapp.alifoodtruck.biz.my. Mana lagi senang ingat? Betul lah. Kat mana ya saya boleh daftar Go To Brand ni? Awak boleh daftar di prime.mynik.my. Sekarang ni ada promosi percuma setahun tau. Percuma setahun? Wah, saya nak daftar sekarang lah. Nanti nama domain yang saya nak dah tak ada pula. Okey, saya rasa semuanya dah faham tentang peranan Go To Brand dalam meningkatkan prestasi produk anda ataupun membrandingkan produk anda, sebab kepercayaan orang terletak kepada branding. Malah harga sesuatu produk pun
dia efeknya datang daripada branding. So untuk nak jelaskan lagi macam mana penggunaannya, saya share sikit sekarang ni dekat skrin ni, anda boleh nampak ya. Saya share macam mana nak guna. Kita boleh setkan, contoh yang ni satu contoh daripada salah seorang pengguna ya, yang saya ambil salah seorang pengguna yang dah mendaftar dengan GoToBrand ni. Ini tengok ya, dia ada frozen food. Encik Kamarul Zaman, dia ada frozen food, dia daftar menggunakan GoToBrand tadi secara percuma. Tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata tadi, boleh dapatkan secara percuma. Nak macam mana nak bantuan saya untuk saya bantu anda untuk nak mendaftar, no problem, boleh hubungi saya, WhatsApp ya saya 019 80,017 019 80,000 800,017. Ada 4 kosong kat situ. Saya sendiri yang akan jawab dan saya akan membantu anda insya-Allah. Baik. Untuk ni cuba tengok di bawah tu ada link kan. Selalu kalau kita bagi dekat orang link, ini link WhatsApp kita, whatsapp.my/+6 apa nombor kan. Kalau ini link Facebook, ini link IG, apatah lagi kalau link Waze ataupun link Google untuk ke kedai kita umpamanya, lagilah panjang. Tidak lagi dengan GoToBrand. Dengan GoToBrand, semua ini boleh dibuat dengan hanya menggunakan satu nama branding ataupun nama domain yang anda daftarkan. Contoh macam dengan di sini yang tertera di skrin anda sekarang, domain dia ialah ez-market.biz.my, easymarket.biz.my. So semua link ke medsos ataupun ke platform digital dia menggunakan domain yang sama, iaitu easymarket.biz.my. Cuma kalau tengok kat depan, itu saja membezakan link-link tersebut pergi ke mana. Kalau ke shopping, kita klik, kalau pergi ke shopping, klik kat shopping.easymarket.biz.my. Dia membawa, dia pergi ke sini. Terus ke belian website dia lah. Website belian dia. So, akan nampak kat sini lah macam mana nak beli. Ni website dia. Terus dapat website dia. Dengan hanya klik link tersebut lah. So maksudnya kalau anda nak share, anda dah daftar, dah dapat dah domain, so setting lah domain tu, macam mana cara nak setting apa semua, saya boleh bantu untuk ajar anda. Bahkan dalam YouTube pun ada video-video berkaitan dengan setting GoToBrand ni, anda boleh rujuk, tak ada masalah. Senang saja dengan hanya daftar, dapat username password, login dan setting ke kalau anda ada kedai kat Shopee. Okey, sekarang anda apa yang anda buat ialah anda link tu anda share kat orang kan. Dengan menggunakan ini, anda setkan link Shopee tu dalam ni dan anda share link anda ni kepada customer. Dia akan meningkatkan lagi produk apa ni. Kalau orang tengok di sini, rare kan? Orang tengok sini, semua ada kat sini. Kalau Puan Jamilah saya rasa dah ada juga yang ni kan. Solution apa Puan Jamilah punya pun ada dah yang ni kan. Jamilah pun menggunakan link-link ni untuk nak set, pergi ke WhatsApp, pergi ke IG, pergi ke Facebook, pergi ke website, macam dengan Puan Jamilah punya website, buat dengan link ni pun boleh. Reach solution. Reach solution ya. Resolution.biz.my. Orang type yang itu kat Google, terus masuk ke website kita. Ataupun kita send kat orang, forward kat orang tu link dalam, kita send yang ini melalui WhatsApp, orang klik je yang tu, terus masuk ke website kita. Terus pergi ke Facebook kita. Terus pergi ke, kalau kita letak link Waze, dia terus pergi ke mana kita nak set link Waze tu. Kedai kita ke, office kita ke. Itulah penggunaan GoToBrand, dan hari ini saya bagi percuma kepada anda yang mana yang WhatsApp saya untuk nak minta secara percuma. Saya bagi percuma. Percuma aja kita bagi. Tak ada masalah, dan saya boleh ajar macam mana cara untuk nak setting dia. Baik, berbalik kepada Puan Jamilah. Macam dengan Puan Jamilah kata tadi, sekarang ni
buat online je, banyaknya online. Dan dengan online juga tahun ini saja tim Puan Jamilah untuk tu belum kira investment ya tadi untuk takaful ya kalau tak salah saya untuk takaful 9 juta belum lagi investment kan. So maksudnya semuanya buat melalui online. So kalau boleh sharing sikit dengan penonton kita macam mana yang kata buat online tu. Yang pertama ada website, okey kami faham ada website. Habis tu tunggu je ke macam mana? Mungkin orang di luar sana, penonton di luar sana nak faham juga kan kalau boleh sharing. Salah satunya cikgu, saya ada buat Facebook ad. Saya ada page saya pun nama Rich Solution juga. Saya buat Facebook ad, promotekan tentang kesedaran tentang takaful, tentang perlindungan. Daripada Facebook ad tu, saya dapat feedback daripada stranger, orang-orang yang tak kenal. Memang WhatsApp saya lah. Sebab saya bagi link WhatsApp kan, so dia orang akan WhatsApp saya. Dan nak cerita kat sini, sebabkan stranger kan, ramai yang datang yang WhatsApp tu, ada yang bertanya, betul ke saya ni bukan penipu ke, bukan scammer ke? Ada soalan-soalan macam tu. Jadi apa yang saya buat, saya terus bagi link je dekat prospek tu, bagi tahu okey puan, kalau puan kurang percaya, takut ke apa, ni ialah latar belakang saya, puan boleh tengok Facebook saya, IG saya, website saya. Di sini boleh tengok apa aktiviti saya semua ada kat sini, sebab saya memang menggunakan social media saya sebagai platform untuk branding diri saya. Sehari-hari saya tunjukkan aktiviti kerja saya, aktiviti yang berkaitan dengan kerja ada di situ. Jadi orang luar boleh menilai lah sama ada saya ni scammer ke tak ke kan, macam tu. Jadi itu antaranya lah saya buat Facebook ad. Selain daripada itu memang itulah antara main yang saya buat untuk saya kembangkan lagi, mendapat ramai prospek lagi. Maksudnya kalau kita dah ada website, kita ni macam ada kedai lah atau ada office. Kita dah ada office, kita dah ada kedai, takkan kita tunggu je orang datang. Kenalah pertama orang datang. Yang mana yang kena tu, telefon dia orang suruh datang kalau kita buka kedai. Sama juga konsep dia dengan website. Bila dah ada website, dia umpama kita ada kedai, kita ada pejabat, kita telefon orang tu umpama macam ni, kita WhatsApp lah kita punya domain ataupun alamat website kita tu. Suruh orang datang ke kedai ataupun ke pejabat kita. Dalam pada masa yang sama, kenalah hebahkan kepada orang luar. Tak semestinya kepada orang yang kita kenal je kan, terhad. So, melalui orang luar, macam dengan Puan kata tadi, nak kenal tu macam mana? Dengan orang luar ni gunakan Facebook ad, salah satu caranya kan. Sebab orang ramai dekat luar sana tu masih belum tahu, masih belum kenal. So, satu lagi pula, kalau orang bagi alasan, boleh ke orang tak kenal ni bayar? Boleh ke orang tak kenal pun boleh buat investment? Macam dengan Puan Jamilah kata tadi lah, boleh tak boleh, tahun ini daripada bulan Januari hingga bulan ni, sehingga ke bulan ni, ke bulan lepas lah saya rasakan, yang itu bulan lepas bulan November. Dah 9 juta 9 juta ringgit untuk takaful dan investment. Saya rasa jutaan jugalah investment kan, jutaan juga investment di sini maksudnya yang diiktiraf oleh bank negara. Personally, untuk investment tahun ni untuk saya sendiri, dalam keadaan cabaran pandemik ni, saya manage to mendapat klien-klien baru yang membuat investment melebihi hampir 1.5 juta. Hampir 1.5 juta. Semuanya orang yang tak kenal dan daripada online. So macam ni kan tuan-tuan dan puan-puan semua, tunggu apa lagi? Online lah. Online, jangan tunggu lama-lama lah. Masih belum terlewat. Ada orang kata juga, ada cikgu PKP dah habis. Relevan kalau lagi online. Oh tak. Dengan online kita boleh pergi lebih laju. Sebab ikut kajian, online dengan offline, online lajunya pergi dalam satu-satu produktiviti 13 kali ganda. Ini kajian ya yang dibuat oleh badan agensi di Malaysia. 13 kali ganda lebih laju berbanding offline. Kalau kita rasa kita bawa kereta 100 km sejam dah cukup laju, tapi laju lagi dengan orang yang bawa 1,300 km sejam. Bayangkan macam tu. Tak sempat nak tengok pun. So, yang mana yang di luar sana yang masih
blur orang kata dengan online ni, join. Salah satu caranya dengan cara mulakan dengan mendapatkan domain percuma daripada MyNick yang saya tawarkan tadi. Dapatkan domain ni dan buat link dan forward link tu kepada orang lain. Lepas itu step yang kedua, mungkin boleh buat macam dengan Puan Jamilah, dah ada website sendiri, so tak payah cakap banyak. Orang dah tahu dah dalam tu semua kandungan apa yang kita nak sampaikan kepada orang ada dalam website kita. Ya, baik. Macam mana yang saya katakan tadi, jangan lupa lepas ni sekejap lagi di akhir rancangan ni kita akan ada sesi cabutan bertuah untuk anda yang mendaftar untuk menonton secara live sesi kita pada hari ini. 5 orang yang bertuah dapat cenderahati daripada MyNick. Yang ini akan dipost. Bukan yang free yang saya bagi tahu domain .biz.my tadi, bukan. .biz.my sama ada daftar tadi itu ataupun tidak, hubungi saya saja, saya akan bagi free. Jangan bimbang. Semua anda, sama ada yang live sekarang ataupun anda yang menonton secara yang bukan live, yang dah recorded video ni, boleh hubungi saya bila-bila masa untuk saya berikan percuma .biz.my domain tadi. Walaupun anda tidak ada website, anda boleh menggunakannya untuk menaikkan branding anda melalui online, insya-Allah. Dan macam dengan Puan Jamilah tadi, boleh naikkan bisnes dia dalam masa PKP 2 tahun ini. Tingkatkan bisnes secara online 100%. Jangan bagi lagi alasan. Baik, Puan Jamilah, kalau boleh satu lagi yang saya tak tanya tadi ni, ada satu saya tengok ni macam dengan Puan Jamilah juga ada menguruskan harta pusaka. Itu Ya, pun betul. ada kena ada lesen juga, lesen untuk pengurusan harta. Ya, betul, kena. Kita untuk kita beri khidmat nasihat tentang pengurusan harta pusaka, kita perlu ambil lesen tentang pengurusan harta pusaka ni. Dia bukan simply boleh kita bagi advice tanpa kita ada certification. Di mana yang di sini kita merancang pengurusan, yalah kita dah penat bina harta. Okey, saya dah tu sebab saya sebagai associate financial planner, saya mulakan dengan bina harta klien tu dulu, cipta dia punya dana dia, kemudian kita lindung dana tu dengan takaful, dan akhir sekali kita rancang pengurusan harta pusaka supaya kemudian hari bila kita dah tiada, waris kita mudah untuk teruskan hidup. Mana ramai rakyat Malaysia yang tak sedar setiap orang Islam yang meninggal, dia perlu cairkan aset dia sebelum harta tu dibahagikan kepada waris. Cairkan Pencairan aset. I see. Apa proses dia tu, macam mana, susah ke? Ramai orang dengar tentang harta terbeku di amanah raya, harta terbeku di amanah raya berpuluh-puluh bilion. Itulah masalah yang tersangkut, ialah tak mampu nak cairkan aset. Cairkan aset ni dia ada satu fee sebenarnya yang waris yang ditinggalkan tu kena keluarkan. So selepas ayah ke ibu ke meninggal. Jadi tanpa dia selesaikan masalah proses fee, bayaran fee tu, pencairan aset tak boleh berlaku. So, maksudnya kalau ada sebuah rumah yang ditinggalkan oleh ayah dan tidak dibuat satu-satu proses masa dia masih hidup, bila dia dah meninggal, proses pencairan harta tu untuk nak dibahagikan rumah tersebut menjadi tanggungan orang yang masih hidup, begitu? Betul. Dan ia memerlukan kos. Ya. Mahal tak kos tu? Mahal. Dia mahal. Nilai ribuan ringgit. I see. Dia bergantung kepada jenis harta lah kot. Nilai harta. Kalau lah kata rumah tu 1 juta, dia mencecah puluhan ribu fee dia. Allahu Akbar. Kalau macam yang kita tengok kat KL lah, katakan kat kawasan KL Selangor ni, rumah landed ni, rumah atas tanah ni katalah, biasanya 2 tingkat lah rumah atas tanah. Di antara 500,000 ke sejuta tu dah memang biasa dah. So maksudnya kita ambil yang sejuta, rumah 2 tingkat sejuta di KL. Betul. Maksudnya bila meninggalnya pemilik, ayah kita, mak kita ke meninggal, tak buat apa-apa pengurusan, so rumah tu kita duduk, anak-anak duduk. Jadi kena bahagikan. Bila bahagikan, rumah tu pula nak dibahagikan tu pula kena bayar duit sendirilah.
Ya, kena cair Tu. baru boleh mahkamah bahagikan harta tu, ikutlah faraid ke hibah ke. I Itu see. proses kedua. Proses pertama ni ialah pencarian aset yang ramai tak sedar, yang memerlukan satu perancangan awal. Yang mana yang ni lah kita tak nak bebankan waris ni. Kita tak nak bebankan waris dengan perlukan keluar satu lamsam pula duit untuk dia buat pencarian ni. Di mana kita ada satu solution yang mana kita satu kad legasi yang kita sendiri, yang semua orang yang di rakyat Malaysia yang ada harta ni, tak kira bukan harta property saja, even account banks pun kita perlukan cairan aset. Jadi bila ada kad legasi ni yang mana dia hanya perlu bayar monthly RM60 atau RM100, dia boleh menyelesaikan pengurusan pencarian aset tu diuruskan oleh syarikat, yang mana waris-waris tak perlu pening kepala dah untuk mencairkan aset tu. Yang mana kan waris pun tak tahu kan SOP je lah, bukan selalu orang meninggal. Jadi kita tak tahu kan nak pergi pejabat pusaka macam mana, nak turun naik dapatkan surat LA dan sebagainya. Inilah fungsi kad legasi tu. Dengan ada yang ni kita dah orang kata peace of mind, dah tenang dah. Kita tahu harta kita akan diuruskan oleh orang yang profesional. Waris-waris kita atau isteri atau suami kita tak bersusah payah nak turun naik ke pejabat. Maksudnya bayar secara bulanan ya, serendah berapa tadi, RM100? RM60 pun ada, RM50, serendah RM50. Serendah RM50 sahaja sebulan, dan boleh menyelesaikan kos yang tinggi nanti yang membebankan ahli keluarga untuk nak keluar puluh ribu tadi seketul tu. Sebab ni lah yang banyak harta yang kita dengar dekat amanah amanah raya ya. Betul. Yang terbeku tu sebab rumah ada, nak cairkan tak boleh sebab duit tak ada pula. Ya. I see. Okay, sekarang saya pun tak faham juga kes tu. Ramai orang kata tak ada harta pusaka ni untuk orang-orang kaya je. Tapi kalau ikut dengan Puan Jamilah cakap tadi, kalau kita ada rumah je pun, tak ada benda lain pun, perlulah benda ni. Betul. Walaupun kita hanya ada rumah. Kalau tak ada rumah pun, motor termasuk dalam pencarian harta juga motor. Kalau tukar nama, kalau tak boleh tukar nama lah. So tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya semua dibekukan apabila seorang tu meninggal dunia, dibekukan sebelum dicairkan tu, maksudnya untuk pembahagian secara adil, mengikut hukum hakam. Betul. Jadi untuk nak dicair, itulah proses pencarian harta maksudnya. Jadi nak cairkan tu adalah ongkosnya. Jadi adalah penyelesaian yang menyelesaikan masalah tu. Dia sama juga macam dengan medical card lah, macam dengan saya pun ada menggunakan medical card, dan alhamdulillah macam dengan proses, saya ada satu proses untuk pembedahan tahun lepas dengan tahun ni. So proses tu memakan masa lah. Saya pergi ke HUKM, pergi ke Prince Court, pergi ke Sunway. So ada 3 hospital, melibat 3 hospital. Sakit tak serius mana pun, sihat je, cuma ada sikit yang doktor nasihatkan suruh buat supaya tak melarat. Itu je, tak serius mana pun. Itu pun memakan belanja hampir RM50,000. Allahu Akbar, terkejut saya dengar. Alhamdulillah, saya ada medical card tu yang saya ambil dengan Puan Jamilah juga. Lama dah saya ambil, bertahun-tahun dah saya ambil. Dan okey, saya tak keluarkan duit. Alhamdulillah, semuanya dibiayai dan tidak ada ding-dong semua nak orang kata nak belit-belit, tak nak bayar ke. Tak ada. Saya keluar dengan tenang hati. Siap minta resit. Hospital tak nak bagi resit. Dia suruh saya balik je. Nanti kami email, Dan alhamdulillah tu satu. Yang keduanya, saya dapatlah bila sakit ni orang nak yang selesa kan. Alhamdulillah saya duduk satu bilik seorang, alhamdulillah tak diganggu, alhamdulillah selesa, pengurusan duit kita tak pening kepala. So orang-orang kat rumah kita, suami isteri ataupun suami tak orang kata tak dibebani dengan mana nak cari duit ni. Maksudnya macam tu lah Alhamdulillah. So konsep dia sama lah lebih kurang Macam dengan medical card pun kita bayar bulanan. Satu hari nanti mungkin jadi macam saya jugalah.
kena perlukan berpuluh ribu ringgit untuk selesaikan masalah sakit tu. Tu tak serius tu. Tu tak serius. Tak serius. Saya tak tahu pun saya sakit. Macam itulah tak seriusnya. Saya tahu saya sakit tu bila buat postmortem baru buat postmortem orang dah meninggal tak bukan buat orang kata check kan baru tahu. Itu nak bayangkan kalau serius lagi lah banyak tuan-tuan. Bayangkan kalau kena ratus-ratus ribu mana nak cari ya. So macam dengan Puan Jamilah ada solutionnya. Satu daripada investment. Investment ni kalau saya tengok dalam website Puan Jamilah ni ada juga daripada KWSP pun, daripada situ pun boleh buat invest, boleh menggandakan wang juga. Saya tengok kat situ kan. Orang kata duit tak ada, mungkin kita tak ada cash, tapi dalam KWSP kita ada, dia boleh menggandakan wang daripada KWSP. Boleh ke? Memang digalakkan oleh kerajaan, saya baca tengok tadi. Digalakkan oleh kerajaan, bukan saja boleh, malah digalakkan oleh bank negara. Yang tu nama dia apa tu tadi saya ada baca tadi kat mana entah. Nama dia apa yang tu? Itu ialah pelaburan KWSP yang mana KWSP sendiri membenarkan pencarum KWSP membuat pelaburan untuk menggandakan akaun satu yang mana yang kita tak boleh usik sampai umur 55 tu. Tahun retirement kita. Akaun B ni yang kita boleh keluarkan atas sebab-sebab tertentu. Akaun satu ni memang tak boleh diusik, hanya untuk pelaburan unit amanah sahaja yang dibenarkan mengikut yang dah dikawal selia, bukan sebarang investment yang betul-betul selamat untuk duit pencarum digandakanlah supaya dapat pulangan yang lebih tinggi. So last kali, terima kasih banyak kepada Puan Jamilah dan saya dah nampak dah sebab apa nama dia Rich Solution tadi. Saya dah nampak dah sebab mengkayakan solusi kaya maksudnya dengan apa yang anda pun apa yang anda ada pun anda boleh kaya sebenarnya sebab manage sahaja, kena ada solution sahaja. So daripada investment tadi membawa ke takaful untuk keselamatan, untuk pelindungan dan membawa kepada pengurusan harta lengkap kehidupan kita insya-Allah, hubungi Puan Jamilah. Okey, Puan Jamilah terima kasih banyak dan akhir kata apa yang Puan Jamilah untuk nak bagi tahu tentang penonton di luar sana tentang peri pentingnya online ni pada pandangan Puan Jamilah berdasarkan pengalaman yang dah ada ni. Okey. Rata-rata kita dah dengar pasal digitalize ni kan. Lagi-lagi sejak pandemik. Pandemik ni membuat satu lonjakan yang mana pemindahan daripada konvensional tu kepada digital ni memang macam satu lonjakan yang betul-betul inilah sejak pandemik ni. Jadi kita boleh nampak perubahan daripada bisnes makan, bisnes apa saja, kalau dia bergerak ke arah online, semuanya akan jadi lebih baik dalam keadaan sekarang, dengan cabaran sekarang ni. So macam bidang kami ni, kalau tak ada, masih lagi dikekal di tahap cara yang lama, menyukarkan untuk kita teruskan kita punya perniagaan lah. Jadi dengan adanya online, kita boleh pergi lebih jauh, lebih global. Klien di Sabah pun saya tak ada masalah dengan klien di Sabah tu. Saya boleh buat presentation. Tak perlu. Saya perlu hanya present dia melalui Zoom kalau dia perlu nak tengok face to face kan. Saya present depan dia dalam Zoom, dia faham produk tu, dia suka, dia selesa, close deal. Malah macam saya kata, saya sambil bercuti pun saya boleh bekerja, saya boleh balik kampung tengah masak dekat rumah mak mentua pun saya boleh close deal takaful ke investment, tak ada masalah sebab segalanya online. Okey, terima kasih banyak. Dan kepada anda jangan lupa, siapa yang belum online lagi masih belum terlewat, online lah sekarang. Macam mana caranya? Boleh hubungi saya 019 80,017. Saya akan guidekan kepada anda macam mana dengan website MyNick. Saya jamin harga termurah di pasaran, tapi servis dan juga kualiti yang terhebat di pasaran insya-Allah. Dan saya akan bagi juga secara percuma domain yang boleh meningkatkan prestasi bisnes online dan branding anda di online dengan menggunakan kaedah domain.biz.my sebagaimana yang saya sharekan tadi. Terima kasih banyak sekali lagi Puan Jamilah di atas masa Puan.
bersama Mainik pada sesi kali ini. Dan kepada para penonton sekalian, terima kasih banyak kepada anda semua kerana menonton sesi kali ini. Dan pada next time, pada minggu depan bersamalah saya lagi. Tengoklah lagi website, Facebook Mainik ni. Joinlah lagi, mungkin boleh dapat sesuatu faedah daripada apa yang kita sharing, sebab sharing is caring. Saya dengan ini mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama kami, bersama Mainik untuk meningkatkan prestasi anda, prestasi bisnes anda daripada offline ke online, insya-Allah. Sekian sahaja, saya Cikgu Yasir daripada Mainik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa lagi. Bye-bye. Saya serahkan kembali kepada host kita, Puan Haizun. Terima kasih Cikgu Yasir, terima kasih Puan Jamilah di atas perkongsian yang orang kata yang sangat menarik ya, di mana ialah maksudnya di sini kita yang menguruskan ataupun perniagaan yang menguruskan duit orang ni bukan mudah ya. Lagi-lagi nak untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang luar ataupun pelanggan-pelanggan untuk appoint kita sebagai orang kata ejen untuk menguruskan kewangan mereka memang agak susah. So saya yakin dengan menggunakan nama domain.my, di mana orang kata pemilikan nama domain.my ni bukan mudah-mudah, bukan maksudnya pendaftaran nama domain.my ni bukan simply boleh didaftarkan begitu saja, kerana perlu adakan submitted dokumen. Jadi kalau misalnya katanya orang kita sebagai pengguna atau pelanggan dapat tahu kita punya pengurus kewangan mempunyai nama domain.my, insya-Allah akan lebih percaya, sebab ialah untuk mendapatkan nama domain.my itu kan perlu ada dokumen yang sah sebelum didaftarkan. So jadi terima kasih di atas perkongsian yang sangat sangat menarik pada hari ini, dan saya harap lekas-lekaslah tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan nama domain percuma seperti yang Cikgu Yasir kongsikan tadi. Dan siapa mana-mana yang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai macam mana nak buat website sendiri untuk meningkatkan lagi orang kata ataupun membangunkan ataupun mewujudkan kehadiran perniagaan anda secara talian, boleh kontak Cikgu Yasir di talian 019 80,017 019 800,017. So kita teruskan dengan sesi kita iaitu cabutan bertuah. Kita akan buat cabutan yang pertama. Dipersilakan. Okey, pemenang pertama adalah Puan Salmia Ahmad. Terima kasih. Seterusnya Puan Wahani binti Abdul Wahab. Tahniah diucapkan. Yang seterusnya Rina, tahniah. Okey. Khairul Anwar, tahniah diucapkan. Okey, semua pemenang-pemenang ni pihak Mainik akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan untuk kami berikan hadiah cabutan bertuah ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu sahaja daripada kami. Saya ingin memohon ribuan maaf sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan daripada pihak kami, dan terima kasih juga sekali lagi diucapkan kepada anda kerana sudi berluangkan masa untuk mengikuti sesi live kami, dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang akan menonton sesi recorded ini, dan sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.